Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari Rabu yang cukup berinspirasi, hari Rabu yang cukup bertenaga. Anda bersama saya Sugita dan juga Hawa Rizwana Ridwan dalam WHI siaran 27 Oktober hari Rabu. Kami harapkan anda semua sudah pun memulakan hari Rabu ini dengan cukup baik, cukup bersemangat sekali dan semoga urusan anda dipermudahkan. Mungkin ada dalam kalangan anda hari ini ada sesi temu bual untuk kerja yang baru. Jangan gementar, relax saja dan jawab dengan tenang segala persoalannya ya. Ya, apapun kami harapkan yang terbaik buat anda dan all the best lah. Semoga selamat maju jaya. Kalau macam Hawa katakan anda ada sesi temu bual ataupun interview untuk pekerjaan yang baru ataupun apa-apa juga aktiviti anda pada hari ini, semoga ianya berjalan dengan lancar. Okey, baik. Hawa, setiap hari kita pun mengingatkan penonton-penonton kita berkaitan dengan statistik COVID-19. Hari ini juga kami nak memberikan anda sedikit update, iaitu setakat semalam bilangan kes yang dilaporkan adalah 5,726. Kalau kita lihat Hawa, memang grafnya adalah naik dan turunnya, tapi masih lagi angka yang amat rendah berbanding dengan bulan-bulan sebelum ini. Ya, sebelum ini kita dikejutkan dengan 20,000 kes, 10,000 kes. Sekarang ini turun ke 5,000 kes. Tapi apa yang pasti, COVID-19 masih lagi ada. Oleh itu, antara peringatan dan juga perkongsian kami untuk anda, jika anda disahkan positif COVID-19, pastikan anda dapatkan khidmat nasihat daripada doktor. Jika anda merupakan seorang kontak rapat, lakukan tanggungjawab anda untuk kuarantin diri anda. Janganlah dah tahu kontak rapat keluar sana sini sementara tak dapat lagi result ataupun keputusan COVID-19 tu kan. Okey, pagi tadi saya sempatlah tanya awak kan Hawa, awak darah grup apa? Kumpulan awak grup B. Saya grup B. Saya pun grup B. Okey, positif, negatif. Positif, negatif. Ya, dan anda di rumah pun kalau anda tahu kumpulan darah anda bolehlah menderma darah mengikut apa yang dikongsikan oleh Pusat Darah Negara. Mereka memerlukan platelet A yang amat diperlukan. Okey, jadi kalau anda adalah dalam kumpulan darah A, bolehlah anda menderma darah. Mesti ada yang tertanya-tanya, kenapa seringkali kempen derma darah ini ataupun kita sentiasa galakkan orang ramai untuk derma darah? Kerana darah ini ada tempoh-tempoh tertentu, bukannya tahan selama-lamanya. Sebab itu sentiasa digalakkan untuk menderma darah, terutamanya untuk saat-saat kecemasan, kalau berlaku kemalangan dan sebagainya, ada darah yang tak cukup stoknya, itu menjadi kerisauan. Ya, baik. Itu sedikit update buat anda. Dan kini kalau semalam Fahrin dan saya, Hawa, sempatlah berborak sedikit bersama dengan Fiza Sabjahan. Dan hari ini Fiza ingin berkongsi bersama dengan kita apakah perkembangan di Kuching, Sarawak. Jadi jom kita saksikan VT ini. Hai, apa khabar penonton-penonton semua? Bercakap tentang negeri Sarawak, pasti anda akan terbayang tentang keindahan dan juga keunikan lokasi-lokasi menarik yang terdapat di sini. Selain daripada keunikan lebih daripada 32 etnik yang terdapat di negeri Sarawak. Antara lain, pastinya kita akan membawa pulang buah tangan untuk pulang ke Semenanjung, iaitu kek lapis Sarawak. Dan sekarang ini Fiza berada di Mira Cake House, antara pengeluar kek lapis yang terkenal di Kuching ini. Saya sekarang bersama dengan Puan Yati. Apa khabar? Baik. Okey, boleh tak kongsikan kepada kami sebenarnya dah berapa lama Mira Cake House ini beroperasi? Mira Cake House sekarang ni dah beroperasi selama 20 tahun lah, 20 lebih tahun macam itulah. Dalam tempoh masa yang lama ni kan, boleh tak kita tahu ada berapa banyak jenis sebenarnya kek lapis yang dikeluarkan oleh Mira Cake House ini? Kek lapis dari Mira Cake House ni ada 100 lebih jenis kek lapis lah. Antaranya yang famous, yang top seller macam masa manis, sisir ikan, hati pari, kek buah, kek awan nano, macam itulah.
Wah, ada macam-macam nama yang unik tu kan. Kek pari tu pun antara saya punya kegemaran jugalah. Daripada dulu datang ke Sarawak ni, mesti nak beli kek lapis ni untuk pulang ke Semenanjung. Dan kalau kita cakap tentang kek lapis ni, di negeri Sarawak ni memang ada macam-macam jenis kek lapis kan. Tetapi apa keunikan di sini sebenarnya? Kita orang guna butter, itu disebut macam kek lapis basah lah sebab dia ada guna butter. Macam tu lah. Itu keunikannya lah dengan lapis-lapis dia lagi. Banyak lagi keunikan dengan ingredient dia. Macam tu lah. Kita nak tahulah juga dalam tempoh PKP sebelum ni tak dibenarkan rentas negeri dan sebagainya. Bagaimana ketika itu perniagaan yang diusahakan di sini? So far alhamdulillah lah, kita still buka lah. Kita memang buka kedai. Tapi memang terkesan lah juga. Memang terkesan lah ada apa nama? Kurang sikit lah. Tapi okey, so far alhamdulillah okey. Banyak jugalah customer yang datang dekat Mira Cake House ni. Setakat ini setelah pun dibuka rentas negeri ini, bagaimana sambutan kek lapis di sini? Setelah dibuka, sekarang memang dah banyak lah. Alhamdulillah memang banyak yang datang. Siang, malam memang dah banyak lah. Alhamdulillah rezeki bertambah lagi lah. Syukur alhamdulillah lah sekarang. Okey, mungkin nak bagi pesanan kepada penonton-penonton wanita hari ini, kalaulah ada rezeki untuk mereka berkunjung ke negeri Sarawak, ke Kuching khususnya, di mana mereka boleh cari Mira Cake House ni untuk bawa pulang kek lapis yang sedap-sedap ni untuk menjadi buah tangan. Kepada pelanggan kita orang, kalau nak cari kek lapis, sila datang kat Mira Cake House dekat Cawangan Kubah pun ada, dekat Desa Ilmu, dekat Metro City pun ada juga, dekat Boyan, Kampung Boyan pun ada juga Mira Cake House. Dekat KL Keramat pun ada juga. Wah, itu dia, selain daripada dekat Kuching, dekat Kuala Lumpur pun ada juga. Tapi lain tau feel dia bila kita berada di sini. Okeylah, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Yati. Kepada anda penonton-penonton semua yang teringin menikmati kek lapis ini, Fiza nak terus rasa kek lapis yang terdapat di sini. Jadi terus bersama dengan rakan-rakan di Wanita Hari ini. Bye! Sugi, dari hari tu kita buat perancangan plan untuk nak pergi Sarawak. Tak dapat pergi lagi. Betul. Kita kirim je lah kek Sarawak dari Fiza ya. Fiza, ya. Bawakan kek lapis untuk kami berdua dan rakan-rakan yang lain juga. Okey, baik Hawa. Sebelum kita berkongsi topik kita pada hari ini, kita nak dengarkan daripada Fitri Yahya dalam segmen Ilham Sanubari. Silakan. Ilham Sanubari Fitri Yahya untuk Wanita Hari ini. Kita nak bincang tentang bersedekah untuk bersara. Nampak macam seronok sebab bersara, tapi ada yang nanti akan dihukum dengan rindu. Rindu tempat kerja, rindu kenangan yang sibuk ya, bangun pagi, terburu-buru ke tempat kerja, kemudiannya rindu dengan mesyuarat, rindu jumpa orang ramai, tiba-tiba bungkam sepi, terutama mereka yang tidak ada lingkungan yang positif. Bermaksud nampak hambar, nampak kaku, nampak tak seronok, rindu untuk kembali bekerja. Bersara ini bermaksud kita ada satu imajinasi dan pelaburan yang baru untuk bahagia. Kita tak mahu bersara tapi keadaan yang derita sebab macam rasa kosong yang mungkin membawa kepada sifat nyanyuk. Itu yang paling bahaya. Sebaiknya bersara itu haruslah kekalkan momentum warna-warni untuk kehidupan agar hidup sentiasa terisi dan bermaya. Ilham Sanubari untuk anda. Pastikan di Rute FM, info terkini dan muzik sepanjang zaman. Terima kasih Fitri Yahya. Bersediakah anda untuk bersara? Tapi sebelum itu kami nak kongsikan bersama dengan anda, dapatkan informasi dan berita yang tepat dan cepat bersama penyampai Eli Iskandar, Hawa Rizwana, Haiza, Izwan Azir, Muaz dan Fitri Yahya setiap Isnin hingga Jumaat dari jam 6 pagi hingga 12.30 malam, dan layari bulletinfm.audio dan dengarkan Bulletin FM di aplikasi Audio Plus untuk diskusi yang lebih menyeluruh dan merangkumi segala aspek. Buat turun aplikasi Audio Plus sekarang juga. Baik, tadi kita ada ucapkan selamat maju jaya kepada mereka yang hari ini akan ada sesi temu bual untuk kerja baru kan. Dan topik yang kita nak bincangkan pada hari ini sama seperti apa yang dikongsikan oleh Fitri Yahya sebentar tadi, iaitu persediaan untuk bersara. Ini sebenarnya tempoh yang begitu unik sekali kan. Ya, betul. Kerana bila bersara ini perubahannya ketara sekali, bukan saja dari segi pendapatan tetapi
tetapi persediaan dari segi mental juga. Betul tu Hawa. Semalam Fahrin Ahmad juga telah berkongsi. Adakah kita sudah bersedia untuk bersara dari segi fizikal juga? Kita harus mengambil kira kesihatan kita. Bukan sahaja mental dan kewangan kita. Dan saya pun tertanya-tanya, apakah usia di mana saya sepatutnya berfikir untuk apabila saya bersara nanti? Adakah saya terlalu muda untuk fikirkannya ataupun ada masa lagi? Ataupun bila saya dah mula bekerja, saya sepatutnya sudah berfikir untuk masa depan apabila bersara? Betul. Bila sepatutnya kita dah mula bersedia untuk bersara kan? Dan saya pasti anda juga ada persoalan dan juga pendapat sendiri. Anda boleh kongsikan di Facebook kami WHI TV3 dan juga ikuti kami di Instagram WHI TV3. Sama-sama kita bincangkan tentang persediaan untuk bersara seketika nanti di WHI. Kita berhenti berehat, kembali selepas ini. Wanita hari ini, wanita hari ini. Hampir setiap orang pasti akan melalui hari tua dan akan menempuhi hari persaraan di mana ia merupakan antara fasa kehidupan yang dialami oleh individu yang berkerjaya. Detik persaraan juga memberi perubahan yang ketara dalam kehidupan kerana berlakunya banyak kehilangan dalam pelbagai aspek dari segi pendapatan, aktiviti, identiti diri dan lain-lain. Menurut pakar kewangan pengguna, Profesor Dr. Muhammad Fazli Sabri, setiap individu perlu mempunyai persediaan simpanan wang kecemasan sekurang-kurangnya 6 hingga 9 bulan daripada pendapatan kasar dalam memastikan kehidupan berjalan lancar walaupun selepas hari persaraan. Manakala berdasarkan kajian oleh Bank Negara pada 2018 mendapati hanya 48% responden yang ada simpanan RM1,000 dan 52% lagi mengakui sukar berbuat demikian. Selain faktor kewangan, faktor persediaan mental bagi menghadapi hari persaraan juga perlu diutamakan agar bersedia dengan sebarang kemungkinan yang bakal berlaku. Namun persoalannya, apakah langkah awal yang perlu dilakukan bagi seseorang itu menghadapi hari persaraan dan mengapa pentingnya membuat persediaan sebelum persaraan? Itulah persoalannya. Apakah langkah awal yang perlu diambil untuk kita bersedia untuk bersara? Macam tadi kan di awal siaran Sugi pun tertanya, adakah di usia ini kita dah patut risau ataupun bersedia untuk bersara dari segi kewangan, dari segi mentalnya? Lebih kepada kewangan lah sekarang ini kan. Hawa, dan tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khadijah Alawi selaku pencarah kanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari juga. Prof, sihat ya? Sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Encik Syamsuddin Kadir selaku perunding kewangan kita. Encik Syamsuddin, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, baik. Bab kewangan ni yang ramai nak tahu ni ya, Encik Syamsuddin. Tapi sebelum tu Hawa dan Encik Syamsuddin, mungkin kita boleh mulakan perbincangan kita bersama dengan Prof. Prof, apabila kita bercakap mengenai persaraan, mungkin ada orang rasa gelisah. Aduh, bila bersara nanti perlukan duit, perlukan kesihatan yang bagus supaya boleh menampung diri. Tetapi Prof, betapa pentingnya sebenarnya isu ataupun aspek persaraan ini dalam hidup seseorang? Okey, persaraan tu adalah satu proses mental ya. Bila cakap bersara ni sebenarnya kalau kita tengok dari segi proses persaraan tu, bila cakap je perkataan bersara tu maknanya kita kena melepaskan sesuatu. Yang kita pegang selama ni, katakan orang tu bekerja 40 tahun, 30 tahun, lama tu dalam organisasi. Maka kebersediaan dia untuk melepaskan sesuatu yang suka pekerjaan ya. Kita kalau bekerja ni kan kita terlalu taksub, kita sangat suka pada pekerjaan kita dan sebagainya. Okay, now kita nak melepaskan dia. Bagaimana kita nak melepaskan dia supaya kita merasa tenang? Tapi dalam masa yang sama ada kes-kes tertentu juga ya, agak sukar untuk kita melepaskan perjawatan kita itu. Maka timbullah pelbagai isu berkaitan dengan psikososial bagi menghadapi tempoh persaraan tersebut ya. Sebelum dan selepas.
Jadi ini satu isu banyak orang menghadapi masalah psikososial, terutamanya dari segi kesihatan mental mereka, bimbang, risau dan sebagainya. Dapatan kajian kami baru kami buat satu research, lebih kurang dalam 3,000 lebih responden mendapati bahawa hampir 60% rakyat Malaysia tidak pernah sangat bimbanglah untuk bersara sebenarnya. Mereka bimbang bukan sahaja mereka bimbang, tapi mereka bimbang tentang kebajikan mereka selepas bersara. Mereka juga bimbang sebenarnya tentang pelan perancangan tersebut. Ramai 50 tahun ke atas, responden kami 50 tahun ke atas. 57% tidak pernah fikir tentang plan perancangan. Ini lebih merisaukan kami lah sebenarnya. Kami sebagai researcher, kami juga sangat risau tentang bagaimana agaknya rakyat Malaysia berhadapan dengan proses persaraan tersebut. Okey, kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi selepas ini bagaimana untuk menangani konflik ini selepas bersara kan, kerana dah tak bekerja lagi, kurangnya bersosial dengan rakan-rakan bekerja. Jadi kebiasaan tu dah tak ada lagi. Dan dari sudut kewangan pula Encik Syamsuddin kan, bila sebenarnya masa yang paling sesuai untuk setiap dalam kalangan kita ini bersedia untuk bersara dari segi kewangannya? Okey, baik, secara asasnya sebab bila kita bekerja kita dah dapat tahu dah di setiap organisasi tu dia ada tempoh persaraan lah. Kalau swasta ada setengah masih kekal 55, ada yang 60, kalau kerajaan 60, kalau yang tak tentera dan sebagainya usia kalau tengok atas jawatan lah 45 tahun ya. Jadi apabila dia dah tahu tu, dan satu benda yang dia perlu fikirkan duit lah. Jadi mana kalau dia dah tahu sebenarnya daripada peringkat awal tu nak memilih tempat mana tempat kita nak bekerja. Sebab salah satunya masa tu dah kita nak fikirkan bila bersara nanti siapa yang akan tanggung dan daripada duit mana. Okey, baik. Dan Encik Syamsuddin, mungkin berbalik kepada apa yang Prof kongsikan. Ada dalam kalangan yang tiada pelan. Jadi sebenarnya, apakah pelan kewangan yang patut seseorang ada bila memikirkan mengenai persaraan? Mungkin yang baru saja bekerja lah kan. Baru je bekerja. Perlukah dia memikirkan tentang persaraannya? Mungkin dalam 30 tahun, mula bekerja 20 tahun, 30 tahun dan 50 tahun. Alamak, lepas tu dah nak bersara. Jadi adakah adakah pelan itu sepatutnya diwujudkan sewaktu seseorang mula bekerja? Ya, sebab salah satunya dalam hidup kita ni ada 3 benda yang penting lah, Mayan. 3 tempat ya. Jadi rumah salah satu zaman sekarang orang dah beli rumah sampai kadang-kadang dah bersara pun belum habis bayar sebab kalau tak merancang betul-betul pasal persaraan ni, sebab rumah kita akan habis umur 70 tahun. Dah melewati 10 tahun ataupun 15 tahun umur persaraan. Keduanya kos makan ya. Kos makan pada tahun 2007 hanya RM20 saja, dan kos ini dijangka pada tahun 2027 akan jadi RM64 sehari. 3 kali ganda. Ya, maksudnya tahun orang yang bersara pada tahun 2007 yang lalu, kos dia sebulan untuk makan RM600. Tapi yang akan bersara tahun 2027, kos dia akan jadi RM1,920 untuk makanan saja. Wow. Jadi itu yang menyebabkan dia kena plan lah. Kalau tak plan memang bersara pun orang kata pakcik dah bersara tapi hutang belum bersara. Betul. Itulah dia, itu dari sudut kewangannya kan. Ada kalinya bila di awal usia baru saja bekerja, kalau boleh nak enjoy dululah gaji ataupun pendapatan kan. Tapi kalau fikirkan balik, kita tak tahu bekerja sampai bila, kena bersedia juga kan. Dan sebelum kita bicarakan dengan lebih lanjut, ayuh kita saksikan bingkisan ataupun laporan yang disediakan oleh rakan wartawan kami, Ain. Ibarat pepatah, berbudi kepada tanah, lambat laun mendapat hasilnya. Itulah antara prinsip yang dipegang oleh Ali Aziz, 64 tahun, berasal dari Sungai Buloh Selangor, yang merupakan seorang pesara teknologi informasi di sebuah bank terkemuka. Memperoleh pendapatan sampingan selepas bersara dengan mengusahakan projek tanaman secara kecil-kecilan di halaman rumah merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pesara ini. Sebenarnya selepas bersara, rancangan saya ialah untuk buat penterjemahan
Maknanya saya menghadiri kursus penterjemahan sebelum bersara yang dihantar oleh majikan sebelum ni lah. Tapi bila saya cuba buat latihan penterjemahan tu, saya realise saya masih di meja, duduk di kursi macam di pejabat juga kan. Jadi tak berapa aktif juga yang itu. Ada kawasan tepi rumah dan saya cuba bercucuk tanam. Dan lama kelamaan sayur dah jadi, semua buah dah makan, apa semua tu, sampai satu tahap dia jadi kita suka buat tapi hasilnya berlebihan pula. Macam makan sendiri pun dah habis, bagi jiran pun dah banyak nak bagi. So lama kelamaan saya cubalah apa yang saya semai tu yang menjadi terlebih-lebih tu, saya post lah dekat Instagram dan Facebook tu, kalau ada yang berminat. So permintaan tu ada orang yang nak beli. Menurut Ali, dia agak janggal pada peringkat awal persaraannya kerana rutin harian telah berubah sepenuhnya. Namun lama kelamaan dia cuba membiasakan diri dengan kehidupan yang dilaluinya sekarang. Semasa kita di pejabat, kita bekerja, kita akan bekerja dari pagi hingga tengah hari. Tengah hari kita rehat. Lepas tu selepas tengah hari tu kita akan bekerja sampai petang lah, pukul 5 ke 5.30 ke kan. Jadi itu rutin harian orang bekerja. Jadi, selepas bersara, rutin harian saya ialah pagi pergi jogging ke, pergi gym ke. Lepas tu macam bekerja lah, berkebun. Berkebun dari pagi sampai tengah hari. Tengah hari pun rehat juga. Rehat tu lebih lama lah daripada rehat di pejabat sebab masa kita sendiri. Jadi selepas itu kita sambung berkebun. Macam bekerja juga, sambung bekerja sampailah petang. Dari segi rutin tu sama, hampir sama, tapi aktiviti je yang berlainan. Mengakui turut melakukan pelbagai persediaan sebelum menjelang hari persaraan, Ali turut menasihati orang ramai yang bakal bersara agar sentiasa bersedia dari segi fizikal maupun mental. Rancangan kewangan tu memang kita kena buatlah supaya selepas bersara kita tak adalah menghadapi kesukaran atau menyusahkan orang lain. Tapi selain daripada itu juga kita kena rancang benda-benda lain. Satunya perancangan kesihatan, dan kalau kita sihat dan banyak aktiviti kita boleh buat. Cuba kalau boleh cuba elakkan selepas bersara tu kita fikir kita nak rehat. Kita perlu rancang aktiviti yang akan membuat kita sibuk. Elak berfikir yang bersara ni rehat, tak buat apa-apa, tapi rancang sesuatu kan. Yang menarik ni tadi, walaupun dah bersara, jadual dia sama seperti jadual waktu bekerja dulu. Okey, baik. Dan kita nak bertanya kepada Prof kan. Prof, kalau kita lihat perkongsian tadi dan mungkin ramai di luar sana yang sedang menonton pun boleh kaitkan diri mereka. Biasanya lah orang kata, orang yang dah bersara ni dia tak boleh duduk diam sebab dah terlalu selalu bekerja kan. Asyik kena buat sesuatu sahaja. Dan mungkin latar belakang mereka juga memainkan peranan dalam aspek rutin harian mereka. Jadi Prof, mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana latar belakang seseorang itu ada kesan terhadap seseorang ataupun kesihatan mental seseorang apabila sudah bersara. Okey, latar belakang dia berdasarkan juga tak mengira apa ni pendidikan ataupun latar belakang pekerjaan ya. Jadi macam tadi kita tengok dia latar belakang dia IT, tapi kemudian dia kepada pertanian. Jadi saya rasa kebanyakan kita di masa COVID-19 pun ramai orang duduk diam di rumah pun telah berbudi kepada tanah. Salah satu daripada aktiviti yang sangat-sangat membantu itu adalah terapi. Terapi tanaman ni sangat-sangat bagus untuk kesihatan mental. Jadi bergantung kepada minat seseorang juga. Jadi kalau katakan minatnya berbudi kepada tanah, maka mereka akan pergi kepada ke arah itu. Tapi kita juga perlu discover lah sebelum kita bersara, kita perlu discover what kind of jenis aktiviti
aktiviti yang kita minat sebenarnya. Kalau kita ada passion, maka secara tak langsung kita tak akan rasa penat bila bekerja. Jadi kalau kita dipaksa ataupun kita diintroducekan by organisasi beginilah aktiviti-aktiviti selepas bersara, maka diri kita sendiri kena tanya apakah kita minat atau tidak. Jadi insya-Allah kalau kita minat sesuatu perkara, maka waktu kita bekerja pun tidak memberikan beban kepada kita, ya. Jadi itu salah satu caralah latar belakang kita tidak mempengaruhi sebenarnya jenis-jenis aktiviti yang kita akan buat selepas kita bersara. Lakukan hobi secara produktif, ya. Baik, tadi Encik Syamsuddin ada kongsikan mereka yang bekerja dalam sektor tertentu ada tempoh-tempohnya. Contohnya bersara pada usia 55 ataupun 60. Tapi bagaimana pula mereka yang bekerja sendiri, kan? Kalau nak mula menabung atau menyimpan dari awal, bagaimana tu dalam pendapatan sebulan, berapa yang perlu disimpan untuk bersara, Encik Syamsuddin? Okey, baik. Secara asasnya, kalau kita nak ingin bersara di kota raya, minimum kena ada RM5,000 sebulan. Mana kos hidup selepas bersara. Wow. RM5,000. Maksudnya kalau RM5,000, kalau di kampung boleh lagi RM2,500. Dengan syarat rumah dah habis bayar, tak ada hutang asuran apa-apa. Kalau RM5,000, kalau kita bersara contohlah yang bekerja sendiri, tak ada simpanan dalam QRSP ataupun dia bukan penjawat awam. Jadi kalau RM5,000, kalau dia bersara umur 60 contoh, dia dah tak nak niaga gerai ke, tak nak buat apa bisnes. 60 kalau dia hidup secara purata 75, 15 tahun. Kalau RM5,000 sebulan, setahun dah RM60,000, 10 tahun 600, 15 tahun tu RM900,000 yang perlu ada. Wow. Jadi dia kena merancang, sebab kalau nak potong daripada gaji pun, dia pertama dia kena tengok dulu sama ada yang dia nak potong bulanan tu cukup tak nak cover tu. Sebab isu boleh sebab persentage tu dia nak kata pun susah kalau gaji besar tak apalah kalau income dia RM10,000 RM30,000 sebulan. Tapi kalau macam income yang kecil memang dia kena kira dulu. Dia ada calculator. Tadi pun slide ada tunjuk financial calculator untuk persaraan. Dia masukkan jumlah berapa yang dia nak simpan setiap bulan dengan persentage tempat dia simpan, tengok dapat tak sekitar harga tu macam mana RM900,000. Tak saya ada satu kajian yang dibuat juga. Dia kata untuk hidup normal yang selesa, normal bukan lagi mewah di kota raya 1.8 juta. Yang tu saya tengok sekitar RM10,000 dia letak sebulan. Sebab kita tak boleh tengok zaman sekarang. Dan pada satu lagi yang perlu diambil kira, walaupun bersara isu pasangan suami isteri, kadang-kadang harta tu duduk di kat suami saja. Dan di penghujung usia bercerai. Dan kita pun tengok salah seorang yang terkaya di dunia bercerai dalam usia suami 65, isteri 56 tahun. Jadi bagi saya persaraan ni saling selain daripada kita nak kira jumlah perlu ada, dia perlu dipecahkan kepada dua. Maksudnya suami dan isteri masing-masing kena ada dana ataupun tabung persaraannya. Sebab kita tak pasti jodoh dan satu jika berlaku kematian jika ahli keluarga yang mengambil alih harta tu. Okey, baik. Dan Encik Syamsuddin, seorang penonton kita telah berkongsi komennya di laman Facebook WHI berkata, Maya Muhammad berkata, Disember 2021 saya akan bersara pada umur 60 tahun. Saya tidak bekerja dengan kerajaan, jadi saya tidak akan menikmati duit pencen macam pesara kerajaan. Mujur ada simpanan EPF tapi tak tahulah sampai bila boleh bertahan, dan beliau juga tidak mempunyai suami atau anak untuk membantu. Sifat menabung sejak dari muda sangatlah penting untuk hari tua. Dan mungkin Encik Syamsuddin di sini boleh kongsikan berkaitan dengan KWSP lah, kan, simpanan ini. Ada dua akaun. Mungkin ada antara mereka yang telah mengeluarkan wang daripada akaun dua untuk sebab-sebab tertentu. Adakah ini akan memberikan impak terhadap mereka apabila bersara? Mungkin Encik boleh kongsikan bagaimana kalau seseorang itu ingin mengeluarkan wang daripada akaun dua KWSP. Okey, sebab kalau tengok dalam QSP ni dia ada package dua lah. Satu untuk persaraan dan juga untuk membantu kita membeli rumah. Sebab kalau sebab nak kumpul duit sendiri tak mampu. Jadi akaun dua bagi saya boleh dimanfaatkan untuk pembelian rumah supaya rumah kita nanti dapat habis sebelum kita bersara. Okey. Kalau habis lepas bersara, contoh 70 tahun memang tak cukup lah sebab kita masih nak kena membayar ansuran. Cuma
macam keseorangan tu maksudnya apabila bersara tak semestinya apabila kita mencecah umur 55 tahun atau 60 kita ambil semua keluar duit tu letak tempat lain ya. Okey, baik. Jadi kita boleh ambil bulanan macam penjawat awam, pesara pencing penjawat awam kan setiap bulan kita boleh mengarahkan kepada pihak KSP untuk dia back in account kita berapa setiap bulan. Jadi itu lebih selamat lah, lebih selamat. Akaun 2 bagi saya boleh dimanfaatkan untuk beli rumah supaya bila bersara rumah tu dah habis bayar. Okey, baik. Okey, baik. Tertarik saya tadi bila Cik Syamsuddin sebutkan tentang suami dan isteri ini. Prof, ada disebutkan kajian yang dilakukan pada tahun 99 menunjukkan lelaki ataupun wanita yang bersara lebih cenderung untuk mengalami kemurungan ataupun depres, terutamanya kalau pasangan mereka masih lagi bekerja. Maksudnya contoh kalau isteri ini bersara, suaminya masih bekerja, cenderung untuk kemurungan itu tinggi. Kenapa macam ni, Prof? Okey, kemurungan tu berpunca daripada kesunyian. Kesunyian ni berpunca daripada komunikasi juga. Jadi komunikasi sebenarnya paling penting dalam rumah tangga ya, tapi disebabkan oleh masing-masing bekerja, ada yang masih bekerja, ada yang dah bersara. Jadi ada dekat sini ada loop, ada gap dalam communication. Jadi kurangnya komunikasi menyebabkan mereka sunyi dan akhirnya mereka akan bimbang dan terus kepada kemurungan. Jadi ini isu ya, punca kemurungan biasanya disebabkan oleh kemungkinan besar seperti yang Cik Syamsuddin katakan bahawa perceraian di akhir hayat kita ya. Kemudian yang kedua juga disebabkan oleh kehilangan keupayaan. Kehilangan keupayaan diri juga boleh berpunca kepada kemurungan. Ada juga masalah anak-anak. Kadang-kadang anak-anak pelbagai macam ya, kalau kita tengok our superstar Shah Rukh Khan ya, sekarang ni berhadapan dengan masalah sampai dia tak boleh makan, dia tak boleh tidur dan sebagainya. Ini semua adalah punca daripada isu anak-anak yang bermasalah juga. Bukan sahaja isteri, tapi inilah ujian-ujian yang akan dilalui oleh setiap manusia. Pelbagai jenis ujiannya yang boleh menyebabkan seseorang itu berlaku life event ya. Life event macam-macam. Ada juga scammer di akhir hayat simpan banyak duit tapi semua duit tu hilang akibat scammer juga. Jadi itu pun punca kepada kemurungan seseorang. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi individu, terutamanya kita sewaktu kita bersara berlaku kemurungan. Ada satu cerita kebelakangan ini ya, tahun lepas juga ya, banyak rumah yang terbakar. Ada seorang guru, dia keluar rumah, balik kena betul rumah dia habis terbakar. Satu pun tak tertinggal ya. Padahal dia dah prepare for persaraan dari segi keuangan, dari segi income rumah semua dah. Tapi tiba-tiba semua tu hilang sekelip mata. Jadi semua ini mungkin adalah punca kepada kemurungan seseorang individu. Okey, baik-baik. Dan Encik Syamsuddin, mungkin di sini Encik Syamsuddin juga boleh kongsikanlah. Apabila seseorang itu mempunyai fikiran untuk bersara, katalah sudah 55 hingga 60 tahun kan, ada juga yang masih akan terus bekerja. Tetapi apabila sudah bersara itu, sepatutnya adakah seseorang itu tidak patut mempunyai apa-apa komitmen dari segi kewangan? Adakah seseorang yang masih lagi ada komitmen kewangan, katalah kena bayar lagi duit rumah ataupun duit kereta, adakah mereka itu sudah boleh bersara? Okey, baik. Secara asasnya, sebaik-baiknya apabila kita bersara, kita dah tak ada komitmen yang besar lah. Terutamanya adalah kereta dengan rumah. Ya. Sebab biasanya apabila bersara ni, kita tengok kalau penjawat awam pun dia akan dapat 60% daripada gaji yang terakhir dia, contoh. Dan kalau yang swasta dah tak ada dah mengharapkan duit KSP dan duit-duit pelaburan yang dia buat sebelum inilah. Jadi secara asasnya dia tengok jumlah juga komitmen. Kalau gaji kita terlampau besar dan kita kena bayar macam RM1,000 je. Contoh kita pencen RM10,000 ya, ataupun duit dalam KSP kita boleh keluarkan setiap bulan, kita tentukan RM10,000. Kita bayar komitmen rumah RM1,000, bagi saya tidak ada masalah. Takutnya kita punya pencen macam RM5,000, bayar rumah kereta RM2,000, RM3,000, itu memang akan tertekan ya. Betul.
Sebenarnya Ngam-ngam memang saja habiskan. jumlahnya. Sebab tadi pun Prof ada sebut jika benda-benda yang di luar jangkaan rumah terbakar lagi kita pening kepala Ya, lagi. betul. Jadi memang sebaiknya kalau boleh biar kita bersara tu maknanya hutang dah habis lah. Hutang yang memerlukan komitmen bulanan ni. Contoh kereta dengan rumah. Macam bil elektrik apa memang itu memang perlu diteruskan lah. Ya, betul. Yang itu minor saja. Okey, baik. Kita juga nak dengarkan nasihat lah daripada Prof Khadijah kan tentang mereka ini yang akan bersara ataupun sudah pun bersara untuk menghilangkan rasa sunyi itu. Sebab bila bekerja dah biasa berfikir untuk selesaikan masalah. Tetapi bila bersara bagaimana untuk menyesuaikan diri pula Prof? Secara ringkasnya ya. Okey. Ini berkaitan dengan transisi daripada kita bekerja rutin kepada transisi masa free yang sangat banyak. Jadi daripada kita bekerja pagi sampai malam, tiba-tiba kena because of our limitation in one day kata you mesti bersara, ini mandatory ya, bersaraan wajib. Then the next day what else we want to do. Jadi salah satu aktiviti yang dicadangkan adalah kita prepare for part time job lah. Macam saya juga kadang kita kerja dekat universiti, kita daripada pagi sampai malam kita bekerja. Begitu juga banyak pekerjaan di Malaysia ni is rutin. Jadi hari-hari hampir berpuluh-puluh tahun kita bekerja, tiba-tiba kena berhenti ya. Jadi saya cadangkan kepada mereka yang di luar sana supaya mencari pekerjaan yang sementara lah, free time, freelance ke whatever, yang bekerja slowly baru berhenti. Jangan berhenti terus. If kita berhenti terus, tiba-tiba besok dah tak ada apa nak buat, maka secara tak langsung efek pada kesihatan mental dan efek kepada kesihatan fizikal. Jadi inilah yang kita nyatakan slowly lah. Sebelum kita bersara, kita dah tahu 60 tahun saya akan bersara. 5 years before that, pra-bersaraan kita dah susun dah apa yang boleh kita buat ya. Kalau kita ni jenis armchair, jenis yang armchair tak boleh physical job sangat, bersesuaian dengan itu kita buatlah apa pekerjaan yang boleh memenuhi kita punya mental health juga ya. Jadi pekerjaan sangat mempengaruhi kesihatan mental. Kadang-kadang hobi kita pun boleh dijadikan satu pekerjaan setelah kita betul, bersara. sangat setuju. Ya, baik. Okey, baik. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Prof Madya Dr. Khatijah Alawi dan juga Encik Syamsuddin Kadir atas perkongsian hari ini. Jaga diri kedua-duanya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Kami berharap apa yang dikongsikan itu memberikan anda sedikit idea lah. Kalau selama ini tiada pelan, Hawa, mungkin anda di rumah boleh mewujudkan satu pelan untuk apabila anda bersara. Itulah, kalau boleh mula dari sekarang kan. Awak nak mulakan selepas ini? Dah mula dah. Okey, dah mula. Okey, bagus. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Keliru, mengapa dalam terluka aku masih merindu dirimu, apa kabarmu di sana, adakah kau juga merindu? Terasa berat tanggunganku menantang rindu, acap kali kau menjelma di dalam fantasiku, diserambi pilu, terdiam membisu, sedekat yang melewatiku kekal keliru. Bertanya mengapa, di mana kau berada, berserakan soalan bercerana dalam dada. Mengapa kini kau puncanya segala dilema, mengapa kini kau puncanya ku lena tak lena. Takkan ku lupa detik jeda berlima, mengharungi dunia ku terharu terkesima. Walaupun seketika kau satunya adiwira, segenap daya melempar kasih dan ku terima. Namun begitu segalanya sementara waktu, menora menjeratku di pedaya termin lalu. Pilihan digetas tanpa ruang untuk ku rayu, kesudahannya sayu bila dibayang nama. Keliru, mengapa dalam terluka aku masih merindu dirimu,
Dahulu kala kau pernah mengajar. Keliru, lagu terbaru daripada Ara Johari dan juga Lil J yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ni. Hello Ara dan juga Lil J. Hello. Wow, dua insan yang cukup istimewa ini bersama WHI. Ada kekeliruan hari ini? Tak ada ya? Tak ada. Bagus. Okey, baik. Kita nak terus bertanya. Tahniah dahulu atas lagu terbaru ini. Baru 2 minggu ya keluar? Betul. Okey. Dan mungkin anda boleh terus kongsikanlah mengenai lagu Keliru ini. Ini adalah lagu yang cukup istimewa. Gandingan anda berdua bersama dengan komposer Malik Sigma. Jadi bolehlah anda kongsikan mengenai hasil ciptaan lagu ini. Ara dahulu. Alright. Terciptanya lagu ni disebabkan Lil J sebenarnya. Ara memang tak ada kena-mengena pun dari asal sebenarnya sebab Lil J ni memang ada masalah dalam family. So Ara just datang untuk support dari belakang je lah. And then tiba-tiba Abang Malik dengan tim daripada Karma text Lil J, cakap dia nak bagi lagu, and then lagu ni pun memang mengisahkan tentang kehidupan Lil J yang sebenar lah sebenarnya. Sebab itulah kalau kita lihat music video itu begitu unik sekali. Tapi kita nak dengarlah kisahnya daripada Lil J sendiri tentang lagu ini. Apa ceritanya Lil J? Basically lagu ni pasal my family and my father. I grew up, my mum dia single parent. She was a very strong parent taking care of us and 3 boys. So I dari kecil I memang ever since my dad left, I memang nak macam saya tahu dalam dunia ni I bukan seorang yang facing this kind of family problem and all. So main motif saya untuk kita buat lagu ni is untuk bagi motivation and to all the other youngsters which are like me. And to all the strong single parents out there, single moms. Terima kasih Lil J, terima kasih kerana keberanian awak untuk menyampaikan mesej itu melalui lagu ini kan. Dan saya telah terlihat di laman Instagram Lil J awak berkongsi mesej antara Sigma dan awak kan. Mungkin boleh kongsikan momen itu apabila awak mendapat tahu yang awak akan bergabungan dengan mereka dan juga Ara. Yeah, so time like what Ara said, time tu I tengah going through a very down time sebab I just turned 22 and I rasa macam a lot of pressure, family pressure and pressure in life and all that. So time tu I black out I punya Instagram and Ara was with me. Dia bagi I semangat and supported me. And she invited me to a live sebab she want to ask me what's going on with me and everything. So time tu team daripada Karma, Abang Malik and Sigma, diorang tengok live tu and diorang I rasa diorang dah sediakan satu lagu untuk kita. And they thought like, you know, this is Lil J situation song right now. So diorang approach and they said, Lil J, Mr. General ada satu lagu untuk kamu dan Ara. Datang dekat studio and record the song. So bila dapat peluang daripada Malik, I won't say no. Of course. Pastilah. Of course. Kan, dan bermula dengan Instagram live anda berdua, Ara dan juga Lil J mendapat perhatian kan. Tapi mencabar tak untuk menghasilkan ataupun menzahirkan karya yang diberikan oleh Malik ini? Sebab kalau saya lihat di komen-komen YouTube kan, semua cakap kalau dengar je lirik ni tahu ini memang sentuhan Malik. Ara, bagaimana? Bagi Ara memang sangat susah kita nak bawakan dia nak bawa lagu Malik tu tak susah sebab kita pun macam menyanyi juga hari-hari untuk membawakan vibe Malik tu dia agak susah sebab kita tahu dia dah lama tak muncul dekat TV, muncul kat mana-mana, so orang tertunggu-tunggu lagu dia. So kita adalah salah satu pewaris yang akan mewariskan lagu-lagu dia ni. So Ara rasa macam satu teruja, satu takut dan satu lagi macam tak sabar juga masa dia nak keluar tu sebab kita first time Ara bekerja sama dengan Malik and dia pun sangat membantu Ara untuk recording semua, and then Ara cuba bagi yang terbaik lah untuk semua tu je lah. Okey, baik. Dan Ara di sini mungkinlah Ara ada apa-apa mesej buat mereka yang mengalami kesukaran dalam hidup termasuk Lil J. Ara di samping Lil J ketika Lil J mengalami momen yang cukup orang kata down dalam hidupnya kan. Jadi mesej kepada mereka di luar sana termasuk Lil J untuk memberikan semangat kepada mereka dan supaya mereka tidak keliru. For me, cari
kawan yang betul-betul boleh mendengar, sebab actually kita tak perlukan kawan yang boleh bagi nasihat pun sebenarnya. Kita more tu kawan yang nak dengar masalah kita, dengar betul-betul. So macam Ara sendiri, Ara nak orang dengar je, Ara tak suka orang nasihat kita. Dan lagi satu, jangan stres, jangan down. Buat je apa benda yang diri sendiri suka, dan jangan fikirkan orang lain punya perasaan ke, orang lain punya hati ke, sebab kita kena jaga hati kita sendiri baru kita jaga. Betul. Terima kasih Ara atas kata-kata nasihat tu. Seterusnya Lil J, minggu depan akan menyambut Hari Deepavali. Sedikit ucapan daripada Lil J kepada penonton-penonton WHI. Okay, so I want to say happy Deepavali Nal Valtakal to all my fellow Indian friends and everybody that's celebrating. God bless you all. Okey, baik. Deepavali Nal Valtakal, Lil J. Semoga persiapan Deepavali semakin rancak tapi dalam keadaan yang selamat ya. Okey, baik. Terima kasih Ara dan juga Lil J. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, bagi anda yang belum lagi sempat mendengar lagu Keliru daripada mereka berdua, anda bolehlah mendengarnya di platform-platform digital. Okey, baik Hawa, kita akan berehat seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Hari ini. Terima kasih kerana mengikuti WHI dari awal siaran sampailah sekarang, dan pastinya pelbagai perkongsian yang kami bawakan kepada anda harapnya bermanfaat kepada kita semua, insya-Allah. Sama-sama kita belajar ya. Betul tu Hawa, dan terima kasih juga untuk komen-komen anda yang sempat bertanya. Kami telah pun bertanya tadi, yang tak sempat mungkin anda bolehlah bertanya kepada Encik Syamsuddin secara peribadi, dan terima kasih juga kepada anda yang menyukai baju kami hari ini. Itulah dia. Okey, dan esok pada jam 12 tengah hari, Wanita Hari Ini akan kembali dengan topik yang perlu diberi perhatian oleh semua wanita, tapi lelaki pun kena ambil tahu juga. Betul, tentang menopause bukan pengakhiran. Banyak yang akan berlaku dari sudut fizikal, emosi seorang wanita. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut, jangan lupa temu janji kita esok jam 12 tengah hari. Jaga diri, terima kasih, bye-bye, kekal ceria. Ibu istri permaisuri. Dia Pusawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekakan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata watanya.